Maksudnya Allah memegang jiwa seseorang ketika dia mati. Bila orang tu mati, Allah pegang jiwa dia, yang nafsun tadi tu. Dan Allah memegang jiwa seseorang yang belum mati, iaitu ketika dia tidur. Jadi dua keadaan. Orang yang mati pun Tuhan pegang jiwa dia, orang yang tidur pun Tuhan pegang jiwa dia. Nampak? Bukan orang mati je Tuhan pegang, orang yang tidur pun Tuhan pegang. Sambung ayat Quran. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Orang yang Tuhan kata okey, dia ni dah mati dah, hari ni sampai waktu dia mati, Tuhan pegang roh tu, Tuhan tak bagi balik dah, yang tu mati. Tapi kalau Tuhan pegang dan Tuhan bagi balik, orang tu dia tak mati lagi, dia tidur dan dia terjaga. Jadi bila kita mati, yang diambil apa dia? Nafsun, iaitu jiwa tadi. Yang roh tadi kita tak tahu macam mana cerita dia. Tapi biasa kita kaitkan roh tu dengan jiwa. Seterusnya, kita nak tahu hal-hal ghaib, hal-hal yang tak boleh dicapai oleh panca indera kita. Dengan mata tak boleh nampak, dengan telinga tak boleh dengar, dengan lidah tak boleh rasa, dengan kulit tak boleh dijamah, kan? Dengan hidung tak boleh dibau. Kita nak faham tentang syurga, neraka, dosa, pahala, Allah, malaikat, wahyu, laduni, semua benda-benda ghaib kita nak faham macam mana? Melalui hati. Hati ni hati yang mana? Kita sembanglah hari tu. Hati ni dua jenis. Satu hati daging, satu hati diri kita yang dalam, iaitu roh tadilah, yang berkait dengan roh. Kita nak faham benda-benda ghaib ni dengan hati tadi, hati yang dalam tadi. Organ otak kita dia tak boleh faham, dia tak ada kuasa nak faham. Yang faham tu sebenarnya hati. Organ otak ni dia sekadar tempat laluan. Kalau tak ada otak ni pun, hati tu masih boleh berfikir. Contoh, orang mati kan, bila mati otak dia mati, brain dead, istilah kedoktoran brain dead. Kalau di hospital kan, kita tengok orang yang nazak tu, walaupun dia masih bernafas lagi, tapi doktor kata mati dah, dia cabut wire. Kita tak faham ni, kita marah, pasal apa cabut wire? Dah mati dah. Dari sudut mana dia pandang mati, otak mati, brain dead. Kalau otak mati, maksud dia orang tu mati dah, walaupun nampak dia masih bernafas disebabkan bantuan mesin oksigen tadi. Kalau otak mati, mati lah. Jadi sungguh pun otak kita mati, tapi roh kita tak mati, hati kita tak mati, kan? Sebab tu yang kita baca talqin dia masih boleh dengar lagi. Jadi otak ni dia sekadar tempat laluan, dia tak ada otak sekalipun, dia masih boleh berfikir sebenarnya ke atas izin Tuhan. Jadi kita nak faham benda-benda gaib ni ialah melalui hati. Melalui otak dia tak boleh sampai, melalui mata tak boleh sampai, melalui deria-deria lain tak boleh sampai, melalui hati. Sebab itulah kita kena jaga sungguh-sungguh hati yang dalam tu. Bukan hati yang organ, tapi hati yang tak nampak, hati yang berkait dengan roh tadi. Kemudian benda lain yang kita sentuh, kita bagi contoh, ada sebuah trailer daripada Sungai Kerang, dia nak pergi ke Johor Bahru. Boleh tak trailer ni sampai ke Johor Bahru kalau tak ada pemandu? Tak boleh. Dia mesti ada pemandu baru boleh sampai. Macam itulah juga kita punya diri ni. Tubuh badan kita ni dia kena ada pemandu baru boleh sampai ke syurga, baru boleh sampai kepada Allah. Kalau tak ada pemandu dia tak boleh sampai. Siapa dia pemandu dia? Hati yang tak nampak tadi, yang kata roh tadi tu. Hati yang bukan hati daging, hati yang tak nampak tadi tu, yang diri kita yang sebenar, yang tu pemandu dia. Kalau pemandu dia tu baik, jasad kita sampailah dalam syurga. Kalau pemandu dia tak baik, pemandu dia bawa salah jalan, tak sampailah jasad kita ke syurga. Jadi yang nak kena jaga sungguh-sungguh yang dalam. Yang luar pun kena jaga juga, tapi yang dalam tu kena jaga sungguh-sungguh, iaitu hati tadi tu. Kemudian persoalan, kita sebut roh. Roh ni khadim ke tidak? Sebab dalam Quran dia kata roh ni daripada Tuhan. Adakah roh tu Tuhan? Kata Imam Ghazali, bukan. Orang yang percaya roh ni khadim, roh ni Tuhan, dia tersalah faham. Roh tu makhluk juga. Kalau roh tu Tuhan, maksud dia kita kena sembah roh. Kita kena beribadah kepada roh, kita kena berabdi kepada roh. Tapi kita tak sembah roh, kita sembah Allah. Maksud dia roh dengan Allah tu dua benda berbeza. Begitu juga bila turun perintah, kata kita wajib sembahyang. Yang wajib sembahyang ni, badan pun wajib, roh pun wajib. Jadi roh ni bukan Tuhan lah. Kalau tidak, macam mana Tuhan nak perintah kat diri dia suruh sembahyang, kan? Ringkasnya macam tu lah. Jadi kesimpulannya,
roh dia tidak fadil, roh juga dia bukan Tuhan. Dia makhluk. Persoalan, bolehkah kita sujud sesama manusia? Kita tengok ada setengah-setengah ajaran ni dia sujud kepada sama-sama kawan, sama-sama kepada tok guru dia sujud. Jadi kalau dia sujud tu apa hukum dia? Kata Nabi Muhammad, ada sahabat Nabi ni, dia pergi berdakwah ke Yaman. Bila sampai di Yaman sana, dia tengok orang-orang Kristian, dia sujud kepada rahib-rahib dia. Jadi sahabat Nabi tanya pada Nabi, aku tengok orang di Yaman sana, penganut agama Nasrani, dia sujud kepada dia punya Tok Sami, kepada rahibnya. Jadi aku rasa sujud kepada kamu lebih utama. Nabi Muhammad kata sama-sama manusia tak boleh sujud lah. Apa hadisnya? Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Sekiranya aku hendak menyuruh seseorang sujud kepada seseorang, tentulah aku perintahkan supaya isteri sujud kepada suami dia. Kalaulah boleh sama-sama manusia ni sujud, dah tentu aku suruh isteri sujud kepada suami. Sebab besarnya kedudukan suami itu. Tapi dia tak perintah. Bila dia tak perintah, isteri sujud kepada suami, maksudnya sujud kepada yang lain lagilah tak boleh. Lagilah tak boleh. Macam mana kalau orang tu sujud juga? Dia nampak tok guru dia kan dia sujud, dia terkeluar daripada Islam kah? Ataupun berdosa kah? Yang tu ikut niat dia. Kalau dia pandang orang tu sebagai Tuhan kah, atau berkait dengan Tuhan lah, wakil Tuhan ke apa kah, kemungkinan boleh kacau akidah. Tapi kalau dia sujud untuk hormat, hormat tok guru dia, berdosa. Dia tak kacau, mungkin tak kacau akidah, tapi dia berdosa. Tentulah. Jadi sama-sama manusia ni jangan sujud lah. Dia sujud apa? Dengan Nabi pun orang tak sujud. Kepada guru ke, ibu bapa ke, kawan ke, kepada para penonton ke. Kita buat persembahan, habis-habis persembahan kita sujud kepada penonton, nak terima kasih kat mereka kan. Tak boleh.